Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Untuk video hari ni, Nina akan cerita yang santai-santai je dan untuk menambahkan ilmu pengetahuan kita semua. So, Nina akan share beberapa tempat yang dikatakan paling berbahaya di dunia ni. Walaupun tempat-tempat tadi disenaraikan sebagai tempat yang paling berbahaya, tapi ada juga manusia yang tinggal dekat sini juga. Nina tak tahulah diorang punya level keberanian dan kental tu tahap berapa. Sebabnya kalau Nina dah terbayang dalam otak ni pun, Nina dah tak sanggup nak tinggal dekat situ tau. Rela lagi tinggal dekat kampung sendiri, even kena gigit nyamuk setiap malam guys. Jadi macam biasa, sebelum Nina mulakan cerita, apa kata korang subscribe dulu di bawah sebagai tanda korang support channel Nina. And so without wasting any time, let's get started. Untuk tempat pertama yang paling berbahaya dekat dunia ni terletak di Taman Negara Madidi Bolivia yang terletaknya di Amazon. Kawasan ni memang nampak cantik tau, tapi sebenarnya tumbuhan-tumbuhan yang ada dekat situ sangatlah beracun dan berbahaya. Kawasan Taman Negara Madidi mempunyai keluasan seluas 19,000 km persegi dan merupakan kawasan paling penting dan terlindung. Dekat sini dianggarkan ada 12,000 jenis serangga dan 1,254 jenis burung. Itu pun setiap tahun ada je spesies baru yang dijumpai dekat sini. Dekat Taman Negara Madidi ni juga terdapat seramai 50 komuniti orang asli yang tinggal. Diorang ni memang hidup dalam keadaan yang kuno, tapi kan bila ada pelancong yang datang ke sana, diorang boleh berinteraksi, diorang boleh terima lah orang asing tu. So diorang ni tak adalah tiba-tiba pergi sumpit orang tu, pergi memburu orang tadi tu macam binatang and then kenduri diorang tu, tak. Cumanya diorang ni hidup dalam keadaan yang serba kekurangan dan tak mewah lah macam hidup kita sekarang. Macam yang Nina sebut awal tadi tu kan, pokok-pokok dekat sini semuanya beracun. Boleh dikatakan hampir keseluruhan tumbuhan dekat sana beracun guys. Kalau kita ni manusia tersentuh dengan tumbuhan yang beracun tadi tu kan, kulit kita akan gatal, lepas tu jadi ruam-ruam dan boleh jadi pening. Yang paling teruk, kita boleh lumpuh dan juga boleh menyebabkan kematian. So sesiapa yang nak datang ke sini tak boleh sembrono je masuk redha ikut sukati. Diorang ni at least kena ada guide lah. Kalau tak, diorang ni mungkin akan keluar dari situ dalam keadaan yang tak selamat. Jadi korang berani tak untuk datang ke hutan tadi? Cek komen dekat bawah. Okay, next story. So Death Valley ni merupakan sebuah taman negara yang terletak di Amerika. Death Valley ni ataupun lembah kematian ni tersangatlah luas, iaitu meliputi 225 km dan merentasi bahagian selatan California dan juga Nevada. Tempat ni telah dinamakan oleh seorang perempuan pada tahun 1849. Jadi pada zaman tu dikatakan diorang ni baru terjumpa lombong emas di California. Jadi ada satu grup yang dikenali sebagai Spanish Trail telah mengembara dan melalui lembah tadi. Dekat sini diorang dah kekurangan makanan, kekurangan minum. So diorang terpaksa makan binatang yang diorang bawa untuk buat kerja tau. Jadi bila makanan dan minuman pun dah habis, lepas tu binatang yang diorang bawa pun diorang makan, diorang dah tak ada choice, so diorang terpaksa keluar dari situ. Dan pada masa inilah seorang perempuan telah menyebut Goodbye Death Valley. So sampai sekarang lah nama tu terus dikekalkan dan tak pernah ditukar oleh sesiapa pun. Tempat ni sebenarnya bukanlah sebuah tempat yang sesuai untuk datang, apatah lagi untuk tinggal dekat situ. Dekat sini juga dikatakan ada gunung yang setinggi 3,000 kaki dari paras laut. Lembah kematian ni boleh jadi satu tempat yang sangat sejuk dan sangat panas. Suhu dia pada musim panas boleh mencecah 50 darjah Celsius dan suhu ni lah yang paling tertinggi pernah direkod di dunia. Kita dekat Malaysia ni suhu 31 darjah, 32 darjah pun dah berpeluh kan, apatah lagi 57 darjah. Mau masak kita ni jadi daging panggang dekat sana. Dikatakan tempat ni pernah makan orang dulu sebabnya suhu dia terlalu panas. Ada yang Nina baca tu kan, kita hanya boleh bertahan dekat situ selama 14 jam kalau kita tak minum air. Sebabnya kita akan cepat dahaga, ialah suhu tinggi kan, dan badan kita pun dehydrate and maut pun menanti. Walaupun manusia memang tak boleh tinggal dekat sini, tapi masih ada haiwan liar dan juga tumbuhan liar yang ada dekat situ. Contohnya macam biri-biri, ular, kura-kura pasir dan lain-lain. Tempat yang berbahaya seterusnya ni terletak di Danakil Desert. Kawasan ni agak luas, iaitu 100,000 km persegi. Tempat ni adalah sebuah tempat yang sangat gesang, tak ada manusia yang tinggal dan hampir tak ada kehidupan yang lain dekat sana juga. Tapi itulah ramai manusia yang suka datang ke sana disebabkan kecantikan yang ada walaupun sangatlah berbahaya. Biasanya yang datang dekat sini adalah pelancong luar lah. Kalau orang tempatan memang taklah dia nak pergi situ, kalau boleh dia memang nak elak lah. Gunung Danakil ni adalah tempat yang paling rendah di bumi, iaitu 400 kaki di bawah paras laut.
Suhu dekat sini pun panas juga, boleh mencecah sampai 50 darjah Celsius. Gunung Danakil sebenarnya adalah sebuah kawasan yang terlibat dengan aktiviti gunung berapi. That's why lah tempat ni sangat berbahaya sebabnya penuh dengan gas sulfur dan juga karbon dioksida. Kalau kita terlebih hidup gas tadi ni kan boleh menyebabkan kita ni sesak nafas. Even kalau ada orang yang berani tinggal dekat situ dalam tempoh yang singkat, orang tadi tu dipercayai akan mengalami masalah kesihatan. Bukan tu je, haiwan yang ada dekat situ pun banyak yang mati disebabkan terkena gas yang dikeluarkan oleh gunung-gunung tadi. Air kolam dekat sini juga sangat berasid dan terlalu panas dan memang tak sesuai lah untuk dibuat mandi. Kamchatka yang terletak di Rusia ni juga dikenali sebagai lembah kematian oleh penduduk setempat. Tempat ni adalah tempat yang paling berbahaya dekat Rusia. Dikatakan dekat sini ada 29 gunung berapi dan paling aktif dekat dunia. Gas toksik dekat sini terlalu pekat dan boleh membunuh kehidupan yang ada. Kamchatka juga telah diiktiraf sebagai tapak warisan UNESCO dan tak sesuai untuk dilawati, tapi itulah ada juga yang datang tengok. Biasalah manusia ni dia tak boleh larang, lagi dilarang, lagi dia nak buat, betul tak? So, sebahagian daripada kawasan tadi ni terletak dalam lingkaran api dan pernah gempa bumi sekuat 9 skala Richter. Jadi, gempa bumi tadi ni telah menyebabkan tsunami yang besar dan telah merosakkan Rusia dan juga Jepun. Bukan setakat ada gunung berapi je dekat situ. Dekat sini pun ada banyak sangat beruang. Pernah terjadi pada September 2020 dulu ni, kawasan ni telah tercemar dan dia punya air tu kan telah mengalir turun ke kawasan yang ada penduduk. Kesannya orang yang terkena air tadi ataupun terminum air tadi tu kan akan jadi sakit tekak, sakit mata, lepas tu kulit gatal. Bukan tu je, banyak haiwan laut yang telah mati dan telah dihanyutkan dan bangkai-bangkai diorang ni banyak berada di pesisiran pantai Rusia pada masa tu. Hasil laporan daripada saintis, kejadian ni telah membunuh sebanyak 95% kehidupan marine. So bersyukur sangatlah kita tinggal dekat Malaysia ni yang jauh daripada lingkaran api gunung berapi tu kan. Okay, last story. Kalau korang layan SpongeBob, korang mesti pernah dengar Bikini Bottom. Sebenarnya Bikini Bottom tu telah diambil dari sebuah tempat yang dikenali sebagai Bikini Atoll. Tempat ni memang wujud dan tersangatlah berbahaya untuk manusia tinggal dekat sana. Lebih kurang 77 tahun yang lepas, sebanyak 23 nuklear pernah diletupkan dekat Bikini Atoll. Dekat sini sebenarnya tempat Amerika menguji senjata nuklear dia dan juga tempat membuang bahan radioaktif. Sebab tentera Amerika nak uji dulu senjata diorang sebelum diorang ni serang Jepun pada Perang Dunia yang kedua dulu. Jadi dekat Bikini Atoll ni lah diorang pilih untuk test diorang punya senjata sebab tempat ni jauh daripada manusia. Even pada masa tu ada penempatan dekat situ, tapi diorang ni telah diarahkan untuk keluar dan tinggalkan tempat tadi. Kalau korang nak tahu, bahan radioaktif dekat Pulau Atoll ni lagi tinggi dari Chernobyl tau. Even dah berdekat-dekat, tapi tempat tu masih lagi tak boleh dihuni oleh manusia. Even tempat ni kita nampak cantik sangat. Pada tahun 1996, sebuah kenyataan telah dikeluarkan bahawa manusia ni selamatlah untuk pergi jalan-jalan dekat Pulau Marshall ni. Walaupun dekat Pulau Marshall ni masih ada radioaktif yang tinggi, tapi dia tak memberi bahayalah kepada kesihatan manusia. Pada tahun 2010, tempat ni telah dijadikan sebagai tapak warisan, tapi manusia sebenarnya masih lagi tak boleh tinggal dekat sini. Jadi Nina nak tanya korang lah, walaupun tempat ni dikatakan selamat untuk manusia jalan-jalan dekat sana kan, agak-agak lah kan, korang berani tak untuk datang ke sana untuk melancong? Cik komen dekat bawah. Alright guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. So Nina dah kongsikan tadi beberapa tempat yang dikatakan paling berbahaya dekat dunia ni. Walaupun tempat tadi tu sebenarnya memang manusia ni tak diberi untuk masuk lah, tak digalakkan untuk masuk, tapi ada juga yang berani ambil risiko pergi masuk dekat sana. Satu je Nina nak tanya, kalau diorang mati tu insurans cover ke? Tapi memanglah mati ni boleh kat mana-mana je kan. At least kita janganlah datang tempat yang berbahaya macam tu, boleh memudaratkan kesihatan kita, betul tak? So di antara tempat-tempat yang Nina listkan kat korang tadi, yang mana korang rasa korang sanggup pergi, yang korang nak pergi dan korang sanggup ambil risiko sebab korang rasa benda tu berbaloi, cik komen dekat bawah. Dan itu sajalah untuk hari ini. Nina harap korang suka dan enjoy. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang subscribe dulu di bawah sebagai tanda korang support channel ni. Dan jangan lupa untuk follow Nina di Instagram dan juga TikTok. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.